Salam sejahtera bersama dengan saya, Puan Tok, untuk mata pelajaran Pendidikan Seni Visual tingkatan 1, tajuk 3, rupa. Cuba anda lihat di sekeliling apa yang gambaran dan pemikiran anda tentang rupa. Pasti kita akan membayangkan rupa wajah seseorang, tapi dalam pendidikan seni, bahasa seni visual, rupa bukanlah wajah manusia, tetapi dia adalah imej yang terhasil dalam bentuk dua dimensi, iaitu hanya dapat dilihat dari sudut hadapan. Contoh rupa. Contoh rupa. Selepas mempelajari tajuk ini, murid sepatutnya memahami unsur rupa, mengeksplorasi dan mengaplikasi unsur rupa bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual, menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber, teknologi dan penjanaan tugasan menghayati seni hasil karya seni visual. Cuba kita tengok apa itu rupa. Definisi rupa ialah pertemuan hujung satu garisan dengan permulaannya. Rupa dapat didefinisikan sebagai kawasan dua dimensi yang dikelilingi atau dibatasi oleh garisan luar. Rupa hanya mempunyai panjang dan lebar. Rupa dapat menghasilkan ilusi objek tiga dimensi yang kelihatan seperti objek sebenar. Jadi jenis rupa kalau kita tengok, dia boleh terbahagi kepada dua. Satu, rupa organik. Satu lagi, rupa geometri. Rupa organik merupakan rupa yang bebas tanpa ada sebarang sudut. Tanpa sudut. Lingkaran garisan luar beralun bebas, tidak mempunyai sempadan dan terhasil secara spontan. Manakala rupa geometri ialah rupa yang mempunyai sempadan, bersudut, bersifat statik dan biasanya menggunakan alat geometri untuk menghasilkannya. Contoh, segitiga, bentuk bintang, bentuk yang bersudut dan bulatan. Jenis rupa wujud pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Contoh, kita boleh tengok rupa di sekeliling kita ada dalam bentuk alam semula jadi. Rupa alam semula jadi seperti flora atau fauna. Pada buah, pada haiwan seperti gajah, rama-rama dan sebagainya. Manakala objek buatan manusia adalah objek yang dihasilkan oleh buatan manusia. Contoh di sini adanya rupa payung, cawan dan juga kereta. Karya seni visual contohnya logo, contohnya corak. Rupa kita boleh lihat secara positif atau negatif. Rupa sebenar, contoh ikan. Kita tengok, lukisan garisan luar subjek sebenarnya adalah rupa kepada ikan tadi. Apabila kita gelapkan seluruh rupa tadi, rupa yang terhasil ialah rupa positif. Manakala apabila kita gelapkan latar belakang yang mengelilingi subjek tadi, rupa yang terhasil itu adalah rupa negatif. Okey, faham ke tidak? Contoh, ni ikan. Ikan ni adalah subjek. Jadi apabila garisan kita lukis yang menghasilkan rupa ikan, apabila kita kita gelapkan bahagian rupa tadi, rupa subjek tadi, kita panggil sebagai rupa positif. Tetapi apabila kita gelapkan bahagian luar daripada subjek, kita panggil sebagai rupa negatif.
Okey, seterusnya kita tengok kepada fungsi rupa. Rupa mempunyai pelbagai fungsi. Contohnya kalau kita tengok, rupa boleh menghasilkan corak, rupa boleh menghasilkan lambang, rupa boleh menghasilkan logo dan juga tipografi. Olahan rupa yang berulang-ulang boleh menghasilkan corak serta secara tindanan, penambahan, pengurangan. Contoh kita tengok, tindanan di antara bentuk segitiga dan bulatan. Ini kita panggil tindanan. Ini kita panggil sebagai penambahan. Contoh bentuk bulatan ditambah dengan bentuk segitiga untuk menghasilkan corak. Bahagian ni adalah pengurangan di mana satu bulatan yang kita kurangkan sebahagiannya untuk membentuk bulat. Okey, seterusnya kita tengok olahan rupa boleh menghasilkan logo atau simbol. Logo atau simbol ialah rupa ringkas sesuatu objek. Contoh ni, logo untuk barang buatan Malaysia. Ni contoh logo untuk Olimpik. Ni untuk apa? Buang sampah ke dalam tong sampah. Ni untuk OKU ataupun orang kurang upaya. Jadi selain itu, olahan rupa juga boleh menghasilkan tipografi. Tipografi ini sebenarnya merupakan antara elemen dalam penghasilan reka bentuk logo, poster dan pembungkusan. Tipografi yang paling asas dihasilkan adalah menggunakan garisan grid 3 darab 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya 3 darab 5. Kita boleh lihat contoh huruf A. Macam mana huruf A dibentuk. Macam mana huruf B dibentuk dan seterusnya. Jadi ini kadang-kadang kita panggil sebagai huruf blok. Teknik penghasilan rupa geometri dan rupa organik boleh dihasilkan menggunakan beberapa teknik. Teknik yang biasa kita gunakan ialah teknik lipatan dan guntingan. Teknik stensilan, teknik cetakan, teknik hard edge dan lain-lain. Contoh kita boleh tengok lipatan dan guntingan untuk menghasilkan corak ataupun rupa. Okey, ni stensilan. Yang ni collage, iaitu kita tampal. Yang ni cetakan, contohnya batik, cetakan. Hard edge, di mana kita tampal biasanya menggunakan masking tape untuk mendapat dia punya bahagian tepi. Hard edge. Capan. Capan ni maksudnya kita akan gunakan biasanya objek untuk mengecap. Contoh teknik penghasilan rupa.